Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila arwah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat sadaqatul lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairat wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, pertama saya syukur pada Allah SWT. Allah lanjutkan lagi usia kita, beri ruang pada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, berbekal, mengumpul bekal-bekal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berbekal, juga kita menghilangkan dosa-dosa kita yang lama. Dia serentak, sama ada kita istighfar ataupun tidak, amalan kebaikan kita itu menghapuskan dosa-dosa yang lama. Apatah lagi kalau kita mana istighfar lagi, kemudian kita lakukan kebaikan-kebaikan, maka ianya merupakan lebih cepatlah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, insyaAllah. Jadi sidang jemaah sekalian, untuk pagi ini ialah tajuk 106, iaitu jangan bersedih, la tahzan, menghadapi detik-detik terakhir kehidupan anda, kehidupan kita. Suasana Tuan Haji Mansur meninggal, kan, ramai yang meninggal. Saya kat kampung sana, orang tidaklah tua sangat, pikat abang lah, pun meninggal tarikh yang sama juga. Jadi maknanya, baik itu dia kata kematian itu merupakan suatu peringatan, kan? Tazkiratul maut, jadi peringatan daripada kematian. Kalau kita tidak sedar lagi, mana bila ada beritahu orang mati, kita pun kena tersentuh di diri kita, kita pun akan mati juga. Jadi mana kalau bila mati, dia punya perbincangannya ialah menghadapi kehidupan kita yang sebenarnya di hari akhirat besok. Mana detik-detik akhir ni mungkin sakaratul maut lah, ataupun dekat-dekat nak mati, suasana-suasana yang mungkin tak panjang dah dalam kehidupan kita ini. Tapi mati ni tak tahu, kadang cepat, kadang lambat. Orang sakit lama tak mati tak mati-mati tapi orang yang sihat pergi ziarah orang sakit, dia mati. Itu banyak berlaku. Baik, untuk itu kita tengok dalam kehidupan kita, beberapa persiapan kena sentiasa update lah, kena update. Kalau lihat untuk persiapan sakaratul maut ini, maksudnya kehidupan kita lah. Pertama, kita kena siapkan, betulkan, muhasabahkan tentang pegangan agama kita, akidah kita, iman kita. Itu maknanya itu yang utama. Dan ini kena ikut, maknanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu senang. Kita nak belajar pun, nak sambung lagi, nak tambah lagi pun tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah. Kita tak akan berubah dah kepada akidah yang lain, yang walaupun banyak dalam masyarakat macam-macam, tapi kita telah berada di jalan yang betul. Kita teruskan pegangan ini. Itu yang pertama. Tapi kena mendalami lagi lah daripada satu masa ke satu masa. Yang keduanya ialah kita kena muhasabah ilmu kita. Sebab ilmu tu nak gunakan dalam ibadah, nak menyempurnakan ibadah kita.
Mana kalau ibadah tanpa ilmu, tu maknanya satu bentuk yang kita kata rosak jugalah. Tak betul juga kalau kita beribadah tanpa ilmu. Ataupun ada ilmu tanpa ibadah pun dia balik itu, maknanya tak tepat juga. Jadi mana ilmu untuk beribadah, ilmu yang ada ni untuk kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang sangat dekat dengan ilmu ni ialah rukun iman, rukun Islam. Ilmu tu rukun iman. Ilmu tu rukun iman. Kita belajar, kita percaya, kita yakin. Tapi kita tak buat apa-apa. Bukan maksud rukun iman tu dia tak boleh nak dibuat. Tapi dia boleh kita gabungkan dengan amalan-amalan yang lain. Dalam sembahyang ada rukun iman. Dalam puasa ada rukun iman. Dalam apa-apa yang lain pun ada rukun iman. Mana paksinya rukun iman. Dalam rukun Islam pun paksinya syahadah, iman juga. Jadi dia punya kedudukan tu kukuh dalam kehidupan orang Islam. Sebab tu bagi orang Islam, mana dia buat sesuatu itu kerana Allah, dia buat sesuatu itu atas ilmu yang betul dan amalan yang betul, itulah persiapan untuk matilah. Tak kira lah dia sakit ke, dia tua ke, dia muda ke, tapi itu betul kata. Mana persiapan untuk mati. Walaupun tidak di detik-detik terakhir lah, maknanya masih lagi dalam perjalanan untuk menuju kematian. Yang ketiga kita kata selepas tapi yang besarnya rukun Islam je sembahyang lah. Sembahyang satu kefarduan dan yang tetap 5 kali satu hari. Dan dia nampak lah. Sebab itu nampak amalan sembahyang ni, terutama sembahyang fardu berjamaah dan juga sembahyang di surau, di masjid sebagainya, dia nampak. Iman tak nampak, tapi sembahyang tu nampak. Itu perbetulkanlah sembahyang itu melalui kekukuhan iman, ketetapan iman, kemantapan iman. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu maknanya kita kata dia nak dinyatakan daripada rukun Islam itu sendiri. Itu dia kena ada ilmu dan ada amalan, iringan dengan ilmu dan amalan bergabung. Dia ada fardu dan ada sunat. Rukun Islam ni ada fardu dan ada sunat. Maksudnya yang fardu tu fardulah, sembahyang subuh fardu. Tapi yang sunatnya sembahyang sunat sebelum subuh ataupun zuhur, sebelum zuhur, selepas zuhur, itu sunat. Sunat. Dan yang fardu ni tak boleh nak tambah dah. Yang sunat tu boleh ditambahkan. Itu untuk memperbanyakkan amalan kita ialah melalui yang sunat-sunat ini. Melalui yang sunat kita boleh menambahkan. Zakat sekali setahun. Zakat sekali setahun kita keluarkan. Tapi sedekah boleh hari-hari. Begitu. Sedekah, wakaf, hadiah, hibah. Yang bawah ni istilah pusaka. Itu pun dia boleh, maknanya hari-hari boleh berlaku, mengikut keperluan semasa. Puasa sama juga, mana sekali setahun bulan Ramadan, itu yang fardu. Tapi yang sunat, mana setiap bulan boleh kita puasa sunat. Haji dan umrah sekali dalam seumur hidup, yang fardu. Yang lain-lain itu sunat. Sebab itulah melalui yang kita persiapan untuk mati ni, maknanya kita perbanyakkan yang sunat. Yang boleh kita tambah lagi lah, yang boleh kita tambah, mampu kita tambah. Sebab itu untuk mendapat keredaan Allah, masuk syurga Allah dan bawah inayah Allah, ialah orang yang melakukan sunat tu yang banyak, melakukan sunat-sunat yang banyak. Tapi tidak semestinya sama. Orang masuk syurga Allah melalui sembahyangnya, sembahyang sunatnya yang banyak, tahajud lagi, duha lagi, sembahyang rawatib lagi dan sebagainya. Dia banyak melalui ibadah sembahyang. Tapi ibadah sembahyang ni kena sentiasa belajar lah, sentiasa belajar supaya kita sentiasa sempurna
dalam ibadah sembahyang. Dan sembahyang dia bermula dengan soal taharah. Maknanya soal apa ni, sah batal, najis bersih sebagainya. Jadi daripada pakaian kita, basuhan kita, basuh pakaian tu dimula situ. Soal najis tu. Basuh bersih tak bersih, tu dia. Dibilas ke tidak dibilas untuk pakaian-pakaian sembahyang itu sangat penting. Tak tahulah ada apa mesin basuh yang boleh secara bilas. Kalau tak boleh secara bilas, kita kena ambil masa bilas juga pakaian tersebut. Lepas masa spin itu, saya selalu masuk wayar getah kan. Jadi masa spin itu masukkan air. Jadi dia air masuk ada, air keluar ada. Tunggu dalam setengah minit ke kan. Kita rasa air dah keluar tu cukup dengan air yang masuk, mana dia bertukar. Kita berhenti. Lepas tu dia spin lah. Saya terasa macam tak bersih kalau kita biarkan pada washing machine tu A to Z habis. Lepas tu kita ambil sidai. Kecuali kita pastikan pakaian yang kita basuh tadi semuanya bersih. Cuma dia mungkin lama tak basuh kan. Berdaki itu bukan najis. Tapi kalau melibatkan air kencing ke sebagainya, itu kita bimbang. Lepas tu kena bilas kan, kena bilas kan. Apa-apa saja pun patutnya kena bilas lah. Ikan ke apa ke daging ke bilas. Bilas kan. Tapi kalau dalam daging tu ada darah lagi, itu dimaafkan. Darah tu dimaafkan. Begitu juga dalam yang lain bermula daripada bersih tu, mula mandi wajibnya biar bersih, biar rata. Keadaannya biar rata. Mandi wajib, wudu pun biarlah sempurna wudu tadi. Barulah dia pergi pada sembahyang, sebab sembahyang ada kaitan dengan yang tadi, yang soal taharah. Sebab itu kita belajar dalam kitab fiqh, belajar sembahyang, tapi sebelum tu dia sebut soal taharah, najasah, air yang boleh bersih, air mutlak. Dia bermula di situ lagi, najasah, najis, dan barulah dia pergi kepada mandi wajib dan wudu. Sebab dah kata barulah sembahyang. Pun juga daripada bilik air itu ke tempat sembahyang, kita kena pastikan juga maknanya tidak terkena najis. Mungkin kita letak hamparan di pintu bilik mandi, bilik tandas kita itu pun satu hal juga. Mungkin kalau kita yakin tak ada orang lain guna melainkan kita, mungkin boleh jagalah. Tapi kalau ada anak-anak, cucu-cucu yang guna sama, dia kadang dia kencing tak basuh, dia keluar, dia lap atas kaki tu atas tempat tu. Kita pun sama juga. Itu pun kena jaga juga. Sebab bimbang amalan yang kita buat jadi tidak sah kerana najis. Kerana najis yang kita tak jaga. Sebab itu seelok-eloknya dicadangkan kepada kita pakai selipar lah. Dari air pakai selipar sampai ke sampai ke sejadah. Sejadah dia kering. Sejadah dia kering, ataupun ada kain lain yang kita boleh gunakan untuk lap kaki kita untuk bersih. Tu maknanya dia kering tak apalah. Kalau kering tu sama kering tak apa. Tapi kan satu basah satu kering itu melibatkan itu soal najis tadi. Barulah mana kita kata sembahyang. Sembahyang pun dalam perbuatan sembahyang. Sebab sembahyang selalu banyak sangat untuk persiapan mati kita ni, sembahyang kena letak sebagai tajuk utama lah. Dengan kita kata takbir tak ada masalah lah kan. Niat kita sembahyang apa. Tapi mana mula dengan yang rukun-rukun rukun fi'li, rukun qawli. Mana rukun fi'li itu diri tegak. Berdiri tegak, rukuk betul-betul, i'tidal betul-betul, sujud betul-betul, duduk antara dua sujud betul-betul, duduk tahiyat awal ke tahiyat akhir yang betul. Kedudukan-kedudukan itu maknanya ulama telah sebutkan soal-soal yang melibatkan sunat ataupun melibatkan tidak sah. Macam kalau kita berdiri, gerakannya lebih daripada 3 memang tidak sah. Kecuali pergerakan yang mengiringi fardu, rukun fi'li itu. Boleh. Macam kita daripada bawah naik ke atas tu, kita bergerak kaki lagi, tangan lagi, itu tak apa. Itu mana dalam keadaan menyempurnakan rukun fi'li itu okey. Tapi kalau tak ada kena-mengena kan, tabi Allahu Akbar, tangan tu melimpah-limpah kat belakang, bergoyang-goyang, itu batal.
kena kunci. Sebab itu sebenarnya Allah Akbar mana kena letak terus. Kalau ada kata-kata letak di atas pusat, ataupun kalau kita nak lepas betul-betul. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, terlepas betul. Tapi lepas pun kena pegang tangan kita di paha supaya dia tak bergoyang. Kalau kita lepas begitu memang ya bergoyang-goyang. Goyang 3 kali gerakan besar, tangan besar, batan. Itu yang kita kena, takut kita rugi besok bila di muhasabah sembahyang kita. Itu jadi sama-sama kita jaga. Begitu juga macam kita sujud tu lagi utama lah. Sebab sujud tu antara perbuatan yang dekat dengan Allah SWT. Ya betul. Sebab itu ulama kata 7 anggota tu mesti diletakkan dalam di sejadah semasa sujud. Dahi utama. Dahi bukan ubun-ubun. Dahi. Kalau kita terlalu sangat rendahkan itu, dia kena ubun-ubun, dia tak kena dahi ni. Dahi ni ya. Itu hukumnya tapak tangan itu dahi. Yang kena tu maknanya boleh. Mana kira dahi. Tidak semua dahi, sini tak kena, sini tak kena. Tapi maksudnya sebahagian besar dahi ni letak dengan tanpa alas lah. Tanpa alas. Bukan tanpa alas, tanpa mana pelapik daripada tubuh kita. Kalau kita pakai ni, jangan yang bergerak melalui tubuh kita dikira pakaian kita. Jangan dia kita letak masa nak sujud, kita sujud atas ni, tak boleh. Orang perempuan pun kena ingat juga dalam kain sembahyang dia tu, dia kena selak sikit. Masa nak sujud tu, jangan dia sujud atas kain, atas telkung tu, atas telkung. Kena tarik sikit kaedah dia. Macam mana ada. Kena tarik sikit, dia sujud tu atas dahinya betul-betul atas sejadah. Tak ada beralas dengan benda-benda yang lain. Terutama yang dia bawa lah. Yang kita bawa berdiri, bawa duduk sebagainya, macam kain serban dah. Tu dia. Tak boleh. Kita selak sikit pun tak apa. Orang tengok macam kena kena kain lah. Kita kena yakin tak kena. Sah. Tapi kalau kita tak kisah yang tu, sujud tu ikut dan ni, tu yang jadi masalah. Okay. Kemudian lutut, dua tangan itu mana tak apa, berlapik pun tak apa, tak berlapik pun tak apa, asalkan dia kena pada sejadah, mengiringi muka tadi. Kemudian dua lutut pun sama juga, maknanya kena letak dua-duanya di atas sejadah. Dan satu lagi yang ni biasa tak apa, tangan lutut okey, dia tengok. Tapi kaki, ibu kaki dan jari-jari dia itu seboleh-bolehnya, biasanya ibu kaki lah, ibu kaki tu biar dia juga mana terletak di atas sejadah tu. Tak boleh, mana dia kena kita tolak dia. Bila kita tolak gitu, dia jadi dahi kita pun masih kuat di sejadah gitu. Dia kaedah. Kalau kita letak gitu saja ataupun kita hampar, itu dia hampar tu tak boleh. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab lain tu kisah. Mazhab kita 7 anggota ni mesti terletak betul-betul dalam sama sujudnya. Macam mana kecuali orang uzur lah. Macam uzur tu dikecualikan. Orang yang uzur dikecualikan. Baik, itu dalam perbincangan panjang. Orang yang duduk atas kursi, sembahyang atas kursi, orang yang betul-betul tak boleh nak rokok ataupun tak boleh nak sujud dan tak boleh bangun balik, maka dibolehkan dia duduk atas kursi. Kalau tidak, maknanya dia kena sujud macam biasa juga. Sebab tak ada kaedah kecuali mana mungkin dia tak boleh lah. Satu pun sakit yang teramat sangat ataupun sakit lah, tu dia dimaafkan lah. Tapi kalau kita katakan nak rehat sikit, sembahyang di atas kursi yang nak rehat, tu tak boleh. Sembahyang sunat lah, sembahyang fardu lah. Sembahyang sunat ni ada dipertikaikan lah. Sembahyang sunat tu sebab dia mana kita boleh sembahyang sunat sambil duduk walaupun kita sihat. Maknanya duduk atas kursi, dia bincang panjang lebar, ada kata tak boleh juga, ada kata boleh. Jadi kita, tapi sembahyang fardu tu kena betul-betul fardu mana. Kalau kita kata boleh berjalan lagi, boleh gerak sana sini, tapi sakit lutut saja, sakit kaki, tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud, tu kita kena takbiratul ihram masa berdiri lah. Masa berdiri, walaupun kita kata berdiri sekejap, pas duduk balik atas kursi tak apa, tapi maknanya kena macam tu. Tapi tak boleh kita terus duduk, kita takbiratul ihram sambil duduk, tak boleh, sebab kita boleh berjalan, kecuali memang kita tak boleh berjalan lah.
Dan jangan memang duduk saja, memang datang-datang tu pindah daripada kursi roda tu ke kursi tempat tu ataupun atas kursi roda terus, tu tak ada masalah. Sebab dia dah. Dan sembahyang ni kita kata kena belajar daripada sampai bila lah. Sebab kita tukar kita makin berumur, ada orang kanak-kanak makin jadi remaja, orang remaja jadi dewasa. Jadi kesemuanya itu dia kena belajar untuk memperbetulkan ibadah sembahyang tu. Ini persiapan untuk maknanya kematian kita, sama ada mengejut ke ataupun tidak. Macam sakit, dia kata kalau sakit tu dia makan masa lama lah. Kalau dia sakit, maknanya kita menghadapi detik-detik akhir melalui sakit itu makan masa yang lama. Dan yang lain pun mengikuti sama lah. Kita kata seperti kita kata sembahyang tu utama. Ada orang masuk syurga melalui puasa dia, puasa fardu dan juga puasa sunat dia memang diperbanyakkan. Puasa sunat yang banyak itu juga masuk syurga melalui babur rayyan. Dia ada satu pintu dan syurga babur rayyan khusus untuk orang yang maknanya ibadah puasa dia sangat tinggi, puasa dia sangat istimewa, puasa dia. Jadi tapi yang lain kena, yang fardu ain itu kena sempurna lah. Tak boleh puasa saja, sembahyang tidak, puasa zakat tidak, tak boleh. Mana yang lain tu, yang fardu tu dia buat, tapi dia buat penelitian, dia banyakkan pada puasa gitu. Yang lain kita kata dalam kehidupan kita sama juga, kita kena sempurnakan soal kerja kita pun kita kena muhasabah juga. Keluarga kita pun maknanya munakahat keluarga kita pun kita ambil hal juga tentang mana pendidikan dia, tentang ibadah dia, tentang segala-gala dia lah yang boleh kita bantu. Begitu juga dengan dia panggil sebagai jinayat ni kejiranan ataupun kemasyarakatan, kejiranan dan kenegaraan sekali. Itu pun ada persiapan kita untuk, bukan kita kata mana kita ni tak kisah langsung dalam masyarakat kita, dalam negara kita tak kisah langsung. Kisah pun yang betul lah, yang betul, yang boleh memberi kebaikan bagi semua. Tidak kita kata kita sebagai penyebar benda-benda yang tidak betul lah, tidak. Tapi mana kita pastikan kita perkongsian dengan masyarakat, dengan negara itu perkongsian yang betul, supaya sama-sama dapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi kalau persiapan kita buat ni betul lah macam tu, macam yang kita buat biasa ni, mana kalau kita mati mengejut ke tak mengejut, mana okey satu. Sebab itu dia dekat nak mati juga dia kata persiapan untuk wasiat. Wasiat boleh, wasiat pesan wasiat kita kepada anak-anak kita atau orang yang kita percayai yang boleh. Ustaz sebut baru ni pun yang dia kata wasiat kepada keluarga tak boleh, dan kepada keluarga yang mendapat faraid tu, yang mendapat pusaka tu tak boleh. Wasiat kepada orang yang tak dapat pusaka boleh, tapi tak lebih daripada 1/3, tak lebih daripada 1/3. Tapi kita kata kita tak tahulah maknanya mati kita ni melalui macam mana, kita tak tahu. Memang kita berdoa pada Allah biarlah suasana kematian kita itu mati yang baik. Maksud mati yang baik tu banyaklah dia punya huraian dia kan. Tapi maksud baik tu mana dalam keadaan kita istiqamah dengan fardu kita dalam keadaan yang baik, sentiasa melakukan kebaikan dan akan melakukan kebaikan lagi. Itu insya-Allah husnul khatimah. Ataupun kita sedang menambah lagi kebaikan-kebaikan, kita boleh tambah lagi daripada satu masa ke satu masa, itu mana husnul khatimah. Jangan kita berpusing balik, maknanya na'udzubillah kita kata dah okey macam ni, cari benda yang lain yang merosakkan kita. Itu tak mahu kita. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam mati yang baik dan jangan matikan aku dalam mati yang tidak baik. Jadi mana kalau kita lagi dibuat benda-benda yang tidak baik misalnya, kena terus istighfar pada Allah dan kita taubatan nasuha, bertaubat terus. Takut dalam masa kita buat tidak baik itu dia jadi apa? Dia mati macam tu. Na'udzubillah.
Tapi walau macam mana pun kita kena serah diri kita ni kepada Allah juga. Dan kita tak payahlah, kita orang mati tak payah kita komen-komen benda tak baik. Baik kata dalam orang mati kita sebut benda yang baik lah, yang boleh jadi pengajaran bagi kita. Masing-masing ada baik ada tak baik kan kita ni. Ada yang lebih ada yang kurang, tapi kita kalau orang seseorang sudah mati, elok kita sebut yang baiknya saja, yang tak baiknya tak payah sebut lagi. Kita sebut yang baik-baik supaya kita sebut yang baik tu jadi pengajaran kepada orang lain. Tu dia istiqamah dengan sembahyang fardu lah, dia semua aku baca Quran dan sebagainya. Biar kita ulangi benda-benda yang baik yang dia pernah buat itu sebagai makinan untuk kita boleh buat benda-benda yang baik juga seperti itu. Dan Allah ni maha adil. Kita tengok suasana tu, mana Allah tidak semestinya apa ni, ustaz-ustaz saja ke, tok guru ke, kan suasana tu. Kita tengok orang yang biasa-biasa pun, kita tengok kematiannya pun alhamdulillah. Tu dia. Lepas tu kita tak boleh kita kata maknanya nak berpuas hati dah dengan apa yang kita buat, kita rasa dah bangga dengan apa yang kita buat. Kita yakin tak, kita sentiasa berharap kepada Allah supaya Allah terus membantu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh macam suami isteri pun sama juga. Mana kita kena, walaupun mana suami itu ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing kan. Isteri pun sama juga. Tapi kalau kita kira ingat nak mati, yang kita kata yang utama tu kita kena utama lah. Sembahyang fardu itu kena utama lah kan? Kena ingat dah yang sembahyang sunat yang ibadat. Tapi kalau yang kecil-kecil dia kata masakan tawa ke kan, masin sikit-sikit tu tak payah besar-besarkan itu. Berbalah dengan kes tu. Nak sarapan apa pagi ni, nasi lemak ke, roti canai ke, itu tak payah bincang besar-besar tu. Ada makan, tak ada dah. Senang kan. Tapi kalau soal-soal kata aurat, soal-soal perbelanjaan harta, mana kepada yang lebih baik ni, itu kena bincangnya tu. Suami isteri lah. Tu dia. Ibu bapa dengan anak-anak pun sama juga. Kita dengan anak-anak kita atau kita dengan ayah kita kalau masih ada, soal-soal yang utama tu kena utama. Tolong dia supaya dia dapat sembahyang. Kalau dia masih waras lagi tu, kena orang sakit tolong dia boleh sembahyang. Mudah-mudahan Allah tolong kita ni untuk masa dekat nak mati kita. Kalau kita tolong ayah kita ke keluarga kita yang nak mati dengan baiknya, insya-Allah Allah akan bantu kita. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah tetap menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Akhihi itu masuklah saudara kita, siapa ayah kita ke, mak kita ke, siapa kita. Sebab tu kita kena ringan tangan untuk membantu ini. Persiapan untuk mati juga. Sebab kalau kita ringan benda-benda yang baik ni, insya-Allah Allah ringan ni. Kita tolong seseorang, bukan orang tu tolong kita. Allah tolong kita melalui orang lain. Kalau kita tolong dia, nanti dia nak tolong kita, tak jadi. Mungkin dia tak boleh tolong kita. Kita tolong dia, Allah tolong kita. Yang begitu. Itu yang mahal itu. Dan mana amalan-amalan lain dekat anak mati pun sama juga. Yang boleh perbanyak. Yang boleh kita perbanyak tanpa kita banyak kerja ialah zikir. Zikir macam kita kata bacaan Quran. Zikir-zikir ni. Lepas tu lepas semayang tu ulama mengatakan ada beberapa zikir, kalau kita nak pergi berjabat pun, nak keluar cepat pun boleh keluar cepat, tapi kita habiskan dalam masa perjalanan pagi. Pak zikir pagi, zikir petang kan. Sama ada lepas subuh ataupun lepas asar. Kalau orang sentiasa baca maksurat, memang maksurat tu digalakkan kita baca pagi dan petang. Pagi dan petang maksurat. Itu satu kumpulan zikir. Dia ada buku tu dekat kedai. Saya berapa kali nak kongsi sama, tapi tak sempat banyak kali lah, sekali dua mungkin tu. Dan mana kita kata suasana amalan-amalan yang mudah tadi itulah, kita kata lepas sembahyang itu istighfar tu urutan dia. Astagfirullahalazim. Lepas tu kita baca, kalau subuh dengan asar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, tu 10 kali. Itu banyak ulama sebutkan, bacalah 10 kali, insya-Allah dia ada hikmahnya. Walaupun kita kalau kita boleh tunggu sama-sama, kita baca sama-sama dengan imam lah. Tapi kalau kita dah nak cepat nak pergi, tapi baca juga yang tu, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu memang
Dalam keadaan biasa pun, lepas semayang subuh dengan semayang digalakkan 10 kali. Lepas semayang lain 3 kali pun tak apa. Itu penting. Lepas tu kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lepaskan aku daripada neraka, bebaskan aku daripada neraka 7 kali. Itu juga maknanya pada keadaan biasa, kalau tidak lepas subuh dengan lepas asar, dia kata 3 kali pun cukup. Kan kita baca 3 kali boleh. Lepas tu kita baca Fatihah, dan satu lagi dia kata ayat kursi itu. Ayat kursi pun tapi sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang penting dulu. Sampai ayat kursi, tapi subhanallah alhamdulillah wala ilaha subhanallah 33 34 tu pun sama juga. Sampai situ doa. Mana paling minimum lah, paling minimum. Tu ada orang sampai setengah jam ke sejam ke pagi dengan petang tu. Dia ada kelapangan ataupun tak ada kelapangan, dia cari kelapangan tu boleh. Tu siapkan untuk mati sebenarnya. Walaupun tak tahu lagi, sakit pun tak sakit lagi, tak apa sakit sangat pun mana kita istiqamah, insya-Allah. Bila kita sakit ringan dia. Masa sihat boleh buat, masa sakit pun boleh buat. Masa sihat tak boleh buat, masa sakit lagi tak boleh buat. Tu dia. Dan dia maknanya kalau yang mengatakan keadaan biasa, kita dalam perjalanan kita penuhi dengan zikir-zikir tadi. Zikir. Kalau kita yang ayat Quran, baca ayat Quran. Kalau tak ingat maknanya baca zikir yang utama. Dia kata zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu balik satu. Yang kedua zikir selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dan zikir selawat Nabi inilah ulama mengatakan satu zikir yang dibuat oleh Allah, malaikat dan seluruh umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu. Berselawatlah kamu dan ucaplah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nabi kata orang yang selawat ke atasku sekali, Allah selawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Jadi maknanya perkara ini kita gabung antara yang berat dengan yang ringan. Jadi kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi macam sembahyang tu berat. Wa innaha lakabiratun, sembahyang ni berat, fardu berjamaah berat. Tapi kita dah biasa ni rasanya ringan sikit. Kalau kita dah biasa. Tapi kalau kita tak biasa memang berat. Sebab tu kita kena latih anak-anak kita berat. Kita pun berat sama nak latih anak-anak kita sembahyang. Bukan sembahyang saja, sembahyang fardu berjamaah tu. Saya sembahyang tu dia cangkul je sendiri kan. Tapi kalau sembahyang fardu berjamaah tu betul-betul. Tu kalau boleh didiklah mana anak-anak kita, yang lelaki lah macam tu, insya-Allah. Kita pun jadi kuat, anak-anak pun jadi kuat. Tu. Dalam ni dinyatakan beberapa kisah. Saya nak baca beberapa kisah. Bagaimana dia menghadapi detik-detik akhir sebelum mati. Yang kita buat tu, kita doa pada tu semua biar kita boleh buat sembahyang kita, ibadat kita sampai kita matilah. Kecuali kalau kita kata koma, sakit stroke ke koma tu, tak ingat apa-apa tu habislah. Ni tak ada apa-apa. Dekat nak mati dia pun siapa yang ada di samping dia kena nampak dia tanda-tanda nazak kan. Itu maknanya kita kena sebut juga. Ataupun tidak nazak pun kita sebut juga syahadah tu walaupun dia koma kan. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebut, sentiasa sebutlah pada dia walaupun dia koma tu. Ataupun kata Allah, nak ulang-ulang lah. Tapi tidaklah kelak-kelak macam zikir tak kan. Tapi sekali-sekali mana kita kena ingatkan dia. Supaya maknanya mati itu dalam mati dengan kalimah la ilaha illallah juga. Walaupun dia koma tu. Dia kata seorang ahli fiqh lah kata. Ni biasa perbincangan dulu kita tengok ni yang dia kutip-kutip ni dalam macam fiqh lah. Maksud fiqh tu
pekat mana para sahabat, para tabi'in itu soal fiqh. Akidahnya mungkin lebih mantap lagi lah. Tapi fiqh tu dia agak bukan fiqh yang kita kata yang perbezaan mazhab, tak, nak tambah ilmu, nak buat macam mana. Tu dia. Masalah-masalah baru lah. Seorang ahli fiqh dia kata, Abu Hasan Ali bin Isa berkata, saya pernah menemui Abu Raihan Al-Biruni. Al-Biruni bukan Al-Biruni, tapi mungkin tepat Al-Biruni. Al-Biruni ni tempat. Ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut dengan nafas yang tersekat-sekat di kerongkong, dekat nazak lah, dan dadanya sudah bergerak, berasa sesak. Dalam keadaan seperti itu masih sempat lagi dia bertanya kepada saya, kata dia Abu Hasan, bagaimana pendapatmu tentang bahagian seorang datuk yang fasik, yang suka berbuat maksiat dalam hal warisan, jika datuk itu dari garis ibu, dari ibu itu maknanya kalau kira dia kat sakaratul tu, mungkin masa tu ada isu-isu berkenaan dengan pusaka lah, dengan pusaka. Kita pun hari apa lepas hari Khamis satu pagi tentang pusaka. Alhamdulillah lah, banyak pencerahan berlaku. Kalau ada perbezaan pandangan tak apa, mungkin ada berbeza. Dia kata, apakah dalam keadaan seperti ini, dia kata tadi Abu Hasan tadi kata, engkau masih sempat bertanya padaku mengenai hal ini? Ia menjawab, yang mana yang nazak tadi menjawab, dia kata, begitulah aku ingin meninggalkan dunia ini, dan aku harus mengetahui masalah itu. Karena kalau sempat nak beritahu orang lain, beritahu lagi orang lain. Kalau tak sempat tu mana habis lah. Tapi maknanya tujuan dia belajar nak dia nak tak dapat ilmu, nak beramal dan nak bagi tahu orang lain. Macam tu sekali. Bukankah itu adalah lebih baik daripada aku membiarkannya dan aku tidak mengetahuinya sama sekali. Itu dia maknanya. Ini kira fardu kifayah dah ni kan. Fardu kifayah pun dia ambil hal lagi. Mungkin fardu ain dah selesai dah. Kita ni fardu ain pun tak selesai lagi. Jadi dekat nak mati pun kena tanya balik fardu ain tu. Saya sembahyang ni betul ke tak betul? Saya ambil sembahyang ni betul ke tak betul? Itu dia. Itu macam tu ni gambaran ni. Menunjukkan bahawa dekat nak mati sekalipun kalau ada orang belajarlah. Sebab tu Nabi kata, utlubul ilma, belajarlah ilmu minal mahdi, daripada buayan ilal lahdi, ke liang lahat. Artinya dekat nak mati pun dia belajar lagi. Betul dia beramal tu. Sehingga satu ketika lagi Nabi kata, sahabat saya, kalau dekat kiamat atau kat rumah tu saya ada benih, apa saya nak buat pada benih tu? Benih kau tanamlah, nak hidup tak hidup tu tapi benih yang ada tu tanamlah. Tu maknanya masih ni. Habis tanam siapa makan? Nak makan orang nak mati tak nak makan dah. Tapi kita makan sekarang ni banyak yang ditanam oleh orang yang dah mati. Kalau tak kita tak makan, orang yang tanam orang yang mati tu sekarang kita tanam. Jadi kalau kita tanam pun kita mati, ada orang lain yang akan makan seperti mana kita makan. Kalau tak pokok mangga ke pokok durian ke yang besar-besar tu kan, kalau kita nak tanam hari ni nak tunggu kecuali dia durian apa dia motong 3 tahun berbuah. Tengok dalam gambar tu je lah, tapi kita tanam tak tahu lagi. Tu saya pun tanam juga sepokok, tengok macam 3 tahun buah ke tau. Tengok boleh lah tu dia. Tu dalam mana dalam ibadat tu begitulah keadaannya. Kita tak boleh mana kita kata tak boleh nak buat apa dah, orang tak boleh nak buat apa dah kan. Ada banyak boleh buat lagi. Paling tak kalau zikir ke apa ke yang boleh kita buat tu kita buat mengikut kemampuan kita. Maka aku pun memberikanlah pandanganku tentang masalah tersebut. Dia jawab juga apa yang tanya tadi tapi dia terus dan dia terus menghafalnya. Tahu, dia faham bincang faham, dan dia mengajarkan kepadaku sesuatu yang telah beliau janjikan. Adalah benda-benda yang janji ziarah orang sakit ni biasa dia bagi ilmu lah,
maknanya bergigili bagi ilmu antara satu sama lain. Setelah itu saya pun keluar, minta diri keluar, dan tiba-tiba saya terdengar suara tangisan dari arah rumahnya, daripada dalam rumah lah. Maknanya meninggal lah tu, biasa meninggal lah tu. Demikianlah besar cintanya terhadap ilmu hingga ia mampu memusnahkan tumpukan ketakutan sakaratul maut. Mana dia gantikan dengan sakaratul maut tu, dia tunggu, tapi dia lawan dengan ilmu dan ibadah. Itulah kita kena, bukan lawan nak hilang. Kalau kita ingat bila kita nak mati, yang tak ada buat apa-apa pun susah. Itu juga tak betul juga. Tapi mana, iyalah nak mati, tapi maknanya boleh kita ubahkan sikit dengan zikir ke, dengan ingat kepada Allah kan, dengan sembahyang ke. Ada orang yang nak dikenakan hukuman bunuh, bunuh. Dia minta ni kekeh dululah, bukan bunuh di mahkamah dah. Ni bunuh perompak lah macam kan. Dia bila ditanya awak nak apa sebelum saya nak bunuh ni, nak minta sembahyang 2 rakaat. Antaranya mati tak mati di tangan Allah. Ada kes-kes kita dengar cerita mati dibunuhnya, betul nak bunuhnya mati, lepas sembahyang tak apa, lepas sembahyang tebel dia tak mati, dia tengok sembahyang dia pun insaf balik. Dia yang nak mati ni, dia kata dia yang baik ni, dia minta sembahyang. Aku yang jahat ni, merompak apa ni, tak ingat mati. Jadi dia ingat kes-kes macam dia ingat mati. Okay, alhamdulillah. Sebab tu kita kata kita buat sesuatu ni yang boleh dizahirkan. Tapi kita kena jaga hati kita, jangan riak tu. Kita buat biar orang nampak. Maknanya daripada nampak tu orang jadi iktibar. Boleh gitu, tahu. Tapi jangan semua sekali nak tunjuk, tak juga. Ada yang boleh kita tunjukkan, ada yang tak boleh. Yang syiar kena tunjukkan. Macam sembahyang fardu berjemaah di surau kena tunjukkan. Tak boleh senyap-senyap datang buat terowong. naik kat surau, lepas tu turun balik, orang tak tahu. Tak boleh. Kena berjalan kaki lah, berjalan kaki ke kereta ke, daripada rumah kita ke sini ya. Jadi biar orang tahu jauh tahu. Benda ni kita bijaknya tengok orang lah. Tak boleh macam tu lah. Jadi takut habis pahala kita. Satu juga dekat nak mati, dia kata kita kena jaga. Pertama, kita jaga pahala kita dengan tidak riak tadi lah. Yang kedua, kita kena jaga dosa kita dengan istighfar, dengan amalan kebaikan. Itu kena jaga. Jaga maknanya jaga dalam bentuk gitu, bukan jaga sampai dosa itu tak hilang, tak. Maknanya kebajikan kita jaga supaya dia tak rosak. Mungkin kita mengungkit ni yang pahala tu tak boleh. Ungkit kita buat kebaikan, kita ungkit tu menghilangkan pahala kita. Dosa sama juga. Dosa tu kita tak boleh ungkit, kita beritahu orang, kita rasa hebat kita boleh buat dosa macam tak boleh. Dosa kita senyap saja, kita istighfar pada Allah. Mudah-mudahan Allah lama-lama tu tak payah ungkit lah. Tak payah ungkit lama dia. Ungkit pun tak beri apa-apa. Jadi kita pun tinggalkan itu. Satu lagi kisah pada saat Umar Al-Faruq, dalam keadaan Sayyidina Umar kita, Khalifah Islam yang kedua, dia gelaran Al-Faruq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia Al-Faruq. Al-Faruq maknanya orang yang sangat tegas. Faraqa yufariqu, membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sayyidina Umar kalau yang benar memang dia sokong, kalau yang salah dia masa tu juga dia tunjuk maknanya benda tu salah, begitu. Sayyidina Al-Faruq ini dalam keadaan sakaratul maut, kan dia ditikam oleh Abu Lu'lu' dan sembahyang subuh tu, dan darah mengalir deras dari lukanya. Ia masih sempat bertanya kepada seorang sahabatnya yang dekat tadi, apakah dirinya sudah menyempurnakan solatnya atau belum. Tadi dia sedang sembahyang, dia ditikam, dia katanya tidak sempat lah dia sempurna. Dia tanya juga tu nak pastikan sama ada sembahyang dia tadi tu, tapi memang tak nak buat dah. Dia dalam keadaan yang dah nazam gitu. Cuma sempat dia tanya pada sahabatnya, dia kata subuh saya tadi sempat tak saya sempurna ke atau tak sempat. Tu. Jadi maknanya mungkin sahabat tidaklah maknanya respon supaya dia sembahyang semula, tidak, tapi maknanya supaya dia perbetulkan balik yang niatnya dengan Allah, husnuzon dengan Allah. Satu lagi kena kita mati ni husnuzon, maksudnya baik sangka dengan Allah.
Apa yang berlaku pun kita kena baik sangka. Saya boleh beritahu saja, tapi saya pun tak tahu lagi dekat sakaratul maut kita ni. Maksudnya kita doa saja biar kita boleh baik sangka dengan Allah. Tak ada kita ngomong, oh kenapa lah saya ni sakit, orang lain tak sakit. Tidak. Kita kena letak Allah nak bagi pahala istimewa. Sebab kalau kita tidak sakit, kita kena buat ibadah baru dapat pahala. Nak mati, kalau mati mengejut. Tapi kalau kita sakit, kita dapat pahala dah daripada sakit kita yang kita sabar tadi. Kita sabar melalui sakit itu dapat pahala dah. Bukan senang cakap boleh lah, tapi nak buat tu payah. Dalam perang Uhud, Sa'ad bin Rabi' terluka dan tubuhnya berlumuran darah. Namun pada saat menjelang kematiannya, dia masih sempat menanyakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat tanya bagaimana Rasulullah dan perang Uhud kan. Kita tengok para sahabat tu dalam keadaan yang Nabi sendiri pun maknanya cedera juga. Ia merupakan gambaran jiwa yang tabah dan hati yang teguh. Maknanya para sahabat tu mana begitu. Walaupun dia kata dia nak mati, tapi dia masih lagi maknanya ingat pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Tu senang. Bahkan ada yang katakan bila dalam perang Uhud juga, bila para sahabat tu nak mana nazakkan nak air tu, para sahabat bagi dia untuk minum air, tapi dia tak sempat nak minum. Dia dengar orang sebelah nak air, dia bagi pada orang lain sehingga dia mati. Orang tu pun sama juga, beberapa orang. Mana tu maknanya itu sifat mana husnuzan dengan sifat terbukanya itu baik. Baik tu kata di ulama juga, kita kena banyak memaafkan orang. Maafkan orang supaya kita rasa kita tak, mana beban kita tu hilang. Kalau kita rasa nak marah dengan orang rasa apa sakit hati lah dengan orang, macam makin cepat mati. Biar kita mana kita rasa mana boleh kita maafkan semua orang, maafkan dia. Tapi hutang dia kita tak maaf lah, dia bayar lah. Tapi kalau dia tak boleh bayar juga, kita maaf juga, gitu kan. Begitu lah. Kita dalam hati jangan tulis ya. Yang tulis dia tak bayar lah. Kalau kita tulis dia tak bayar lah. Biarlah mana kita tak tulis, tapi dalam hati kita tu. Tapi yang wasiat tu katanya boleh kita tulis letak bawah bantal kita. Lepas tu besoknya kita simpan balik. Mana tak jadi. Mana kita takut mati waktu tidur kan. Begitu. Satu lagi dalam tajuk berikutnya dia kata jangan bersedih bila maut datang dengan tiba-tiba. Dia tajuk ni lebih kurang sama lah kita. Maknanya tiba-tiba. Kau tadi terlambat kan. Lambat tu maknanya sakaratul maut melalui sakit ni masa panjang lah. Tapi kalau dia mati aksiden lah, mati tiba-tiba tu, sebab tu persiapan sama je. Kita mati cepat ke mati lambat ke, persiapan sama yang tadi juga persiapan kita. Namanya kalau dekat sakaratul maut itu mana fokusnya lebih lagi lah kepada kita kata betulkan akidahnya, betulkan kehidupannya supaya dia berazam lagi nak buat benda kebaikan. Dia sihat lah, kalau dia sihat lagi lepas tu. Tapi kalau dah mati dah, mana apa yang dia buat sebelum tu dah menjadi tanda yang dia itu, suasana itu sebut tu maknanya menggambarkan amalan dia semasa hidup dan semasa mati tu, selepas pada mati. Tapi kita ni sebagai manusia banyak kurang, tak boleh kita nak takbirkan kematian seseorang itu. Mati ni macam ni. Tak boleh, tak ada. Itu bukan ilmu kita. Kita ambil pengajaran yang baik saja. Ambil pengajaran yang baik daripada peristiwa-peristiwa kematian yang ada di hadapan kita. Saya nak ambil satu lagi di sini sebagai akhirnya. Dia kata Ibrahim bin Jarrah berkata ketika Abu Yusuf sakit, ini masa tabi'in Abu Yusuf, aku datang menziarahinya, namun aku mendapatinya sedang pengsan. Sakit kadang pengsan, kadang-kadang sedar, biasa kan. Ketika sedar, dia pengsan, sedar balik. Dia bertanya, dia tanya, apa pendapatmu tentang persoalan ini? Adalah soalan saya tanyakan. Maknanya masih lagi dalam perkara pensan, sudah tanya. Pensan, sudah lagi tanya lagi.
Dia kata, aku menjawab, apakah dalam keadaan seperti ini engkau masih menanyakan hal ini? Dia menjawab, tidak mengapa, kita mempelajarinya, semoga dengannya ada orang yang ada orang yang terselamat. Mungkin dia betul-betul dia selamat, orang yang jawab pun terselamat, orang yang dengar pun terselamat, dapat ilmu lah maksudnya daripada peristiwa tersebut. Abu Yusuf berkata lagi, dia sambung lagi, wahai Ibrahim, mana yang paling baik saat melemparkan jumrah, dengan berjalan kaki ataupun menaik kenderaan? Isu dia. Isu haji dan umrah lah. Haji. Umrah dia tak ada meronta, ini ada meronta. Aku menjawab, dengan keadaan dengan menaiki kenderaan. Dia berkata, engkau salah. Aku kemudian mengatakan, dengan berjalan kaki. Dia berkata lagi, mana engkau juga salah. Mana nak melontar tu, jalan kaki kau lebih baik ke ataupun naik kenderaan lebih baik? Lalu aku bertanya dia pula, pandangan tuan macam mana? Lalu mana yang baik, yang lebih baik nak tanya. Dia menjawab, bagi yang berdiri lebih dekat, maka lebih baik melemparkan sambil berjalan kaki. Atau orang berdiri tengok bikers lah, yang jalan kaki dia dekat kan, tak payah guna kenderaan, dia tak payah naik kenderaan, dah dekat kan. Namun bagi yang berdiri jauh dari jumrah, berdiri jauh dari jumrah, maka lebih baik dia melempar dengan menaiki kenderaan. Daripada atas kenderaan dia nampak. Kalau jalan kaki daripada jauh tak nampak, baling gitu ikut dan kena orang. Jadi mana walaupun jawapan itu, tapi yang dia tanamkan di sini maksudnya supaya dia kata ilmu itu sentiasa dia belajar untuk laksanakan dalam kehidupan kita. Ataupun dia ulama misalkan juga ilmu ni seperti harta benda, ataupun seperti benda yang ada pada kita, mulut kita, hati kita, pemikiran kita, supaya kita boleh, kalau orang tanya satu pandangan, masa tu kalau kita boleh mampu memberi pandangan lagi, mana walaupun tidak sakaratul maut nak dekat-dekat nak mati, kita letih dah tidur baring, tapi orang tanya pandangan, kita ada pengalaman, bagi pengalaman tersebut. Sebab itu kita kata kalau orang Arab dia suka menulis, kita orang Melayu ni ada yang suka, ada yang tak berapa nak suka. Saya tak jadi nak beri, tak tahulah, nulis lah tapi tak jadi, tak jadi kitab. Dia kalau Arab, lepas tu kalau kita kata masa saya duduk Putrajaya dulu, Paro Jaya Serban tu, masa tu mengajar di maktab sana, kita bincang-bincang lah. Masa tu kita tak baca lagi. Okey kan, masa kita bincang di Putrajaya, di Paro Jaya tu ramai orang pencing, berbagai pengalaman. Saya mengajar di sana, kita cadang ya, kita pengalaman yang tuan-tuan dan puan-puan ada ni, kalau kita ambil masa tulis jadi pengajaran pada orang yang kemudian kata bagus, yang kerja bermacam-macam, kita gabungkan jadi, kalau tak betul banyak pun 2-3 muka seorang, 2-3 muka jadi sebuah buku je lah. Hasil mana tapi tak jadi. Dia kena ada seorang yang betul kulumur sama jadi. Sini pun sama juga, kalau ada seorang boleh kumpulkan pengalaman kita masing-masing tu, rasa pengalaman yang berharga lah, boleh jadi buku lah, boleh tinggalkan. Bila kita tinggal buku, walaupun macam mana pun orang nak komen tapi dia sebagai satu ilmu dan pengalaman yang penting, tak jumpa dah. Pengalaman orang yang melalui pengalaman itu, kalau dia tulis tak sama dengan pengalaman orang lain, itu tulisan dia. Tu bagus juga. Kita buat buku lah sebab pula. Buat buku pula, pengalaman tu. Tapi ada orang kata, kalau kita tulis buku kan apa riak pula, tapi kita ada ulama cadangkan, kita penggunaan buku yang ulama nampak dulu, dia tidak sangat kepada pengalaman dia, macam dia nak cerita hal dia, tak juga, tapi dia cerita dalam untuk jadi pengajaran bagi umum, boleh pengajaran bagi umum, macam pengalaman dia lalui yang boleh beri pengajaran pada umum. Jadi itulah maknanya, walau macam mana kita bersedia ke tidak bersedia, mati akan datang. Tu kan. Baiklah kita mati dalam keadaan bersedia. Bersedia maknanya
Yang utamanya, yang fardu tu kena beres lah. Yang fardu kena beres. Boleh tambah dengan yang sunat. Mana kita kata kalau tak beres lagi segi apa? Segi haji dan umrah tu kena usul lah. InsyaAllah. Sekarang pun dia buka ada yang mudah, ada yang payah kan? Untuk pergi haji. Tak apa, kita usaha saja. Allah akan sempurnakan. Tapi yang fardu-fardu tu kalau boleh lah, kita kena sempurnakan sebelum kita mati. Tapi yang sunat-sunat tu boleh kita tambahkan lagi. Yang berhubung dengan kebaikan-kebaikan, kalau kita nak azam, nak wasiat, boleh buat. Itu dia. Boleh kita buatlah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kata yang melibatkan dosa-dosa, sama ada kita tahu tak tahu, kalau boleh kita muhasabah balik, elakkan daripada yang dosa-dosa, seperti kita kata macam riba ke apa ke, yang boleh kita mana selesaikan sebelum mati. Yang lain tu mungkin boleh kita tambah, mungkin boleh kita mana boleh kita tak tambah pun, maknanya kalau tak ada kemampuan tak tambah tu tak apa. Tapi kalau boleh kita tambahlah di mana-mana. Wallahu alam. Kalau ada perkongsian kan, bukan soalan, soalan tak dijawab. Kalau ada tambahan ni baguslah, tambahan kita kongsi sikit. Apa dia? Wasiat tu saya pun baru dengar, tapi kita tak dapat apa ni, fatwa lagi tentang apa ni, menulis wasiat kepada keluarga kan. Ada yang Ustaz Adli sebut baru ni. Saya memang lekat kat situ sebenarnya dulu, lama dah, tapi tak sempat nak bincang ni. Mungkin tanya Ustaz Datuk Izhar, boleh dia jawab kot kan, tentang maknanya kita tulis wasiat untuk anak-anak, untuk yang dapat pusaka. Tapi saya faham tak boleh kita tulis wasiat. Kan ada kan agensi sekarang, banyak agensi yang nak bantu kita selesai lepas pada kita mati, dia uruskan ada. Tapi mungkin teknikal yang ada di situ kita pun tak tahu. Kata boleh ke tak boleh. Kalau secara direct memang tak boleh. Tapi secara teknikal yang ada, wallah, fiqh ni dia boleh ubah suasana tu, fiqh lah. Lepas fiqh ni maknanya kepahaman hasil daripada teks yang ada, Quran, hadis kan. Tapi satu lagi yang sebut baru ni pun harta sepencarian. Saya di UKM dulu dengan pesara-pesara dulu, kita buat kajian dan saya punya tulisan tesis pun dalam harta sepencarian. Saya tulis dia tidak jadi automatik. Harta sepencarian ni tak ada. Harta sepencarian ada yang tak ada. Tengok keadaan kes baik kes. Sebab itulah apa-apa yang harta sepencarian tak boleh buat putusan sendiri, dia kena putusan melalui mahkamah. Kalau mahkamah kata ada harta sepencarian berapa peratus, terima. Sebab itu putusan mahkamah. Tapi kalau kita nak buat putusan sendiri tak boleh. Saya kerja dia lama, baru suami isteri misalnya lama, jadi saya nak hak saya ni biarlah mana suami bagi ke ataupun isteri bagi ke dia ke, buat harta sepencarian tak boleh. Klaim suami isteri tak boleh, dia kena klaim di mahkamah baru betul lah. Kalau tidak masing-masing nak ada. Macam beli rumah, suami bayar 50%, isteri bayar 50%. Itu ada. Kalau kematian mana pihak, ada harta sepencarian ada. Sebab sama-sama cari, sama-sama beli. Itu. Mungkin baru ni dia kata kalau isteri duduk rumah, tak ada apa-apa pendapatan, jaga anak saja, jaga suami, harta suami. Suami kerja, dapat harta, isteri nak klaim harta sepencarian kerana tugas dia. Tak boleh sebenarnya. Tapi melalui mahkamah boleh. Dia mengadu pada mahkamah, saya ni bila berlaku perceraian ke kematian suami, dia halau keluar tanpa satu sen pun. Itu memang tak boleh. Ada hak isteri dalam harta suami. Itu dia. Tapi tak ada hak suami dalam harta isteri. Tak ada. Pelik dia balik. Sebab yang pegang nafkahnya suami. Isteri tak pegang nafkah, tapi isteri boleh bantu nafkah suami dia. Jadi itulah saja, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu dan dapat kita amalkan, sebar-sebarkan di kalangan kita. Mudah-mudahan kita hidup dengan ilmu dan mati dengan ilmu.
iman, ilmu iman dan amal dan susah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup kami dalam iman dan mati kami dalam iman. Ya Allah, beri kepada kami ilmu daripada sisi-Mu ya Allah. Fardu ain untuk menyempurnakan ibadah khusus kami. Fardu kifayah untuk menyempurnakan kehidupan kami ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah ibadah kami, sembahyang kami dan ibadah-ibadah yang lain walaupun ada kecacatan di mana-mana. Ya Allah, sentiasa untuk itu sentiasa kami terbuka untuk diperbetulkan daripada satu masa ke satu masa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan diri kami, keluarga kami, masyarakat kami dan umat Islam seluruhnya orang-orang yang saleh dan saleh, melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah dan meneruskan kebaikan dalam kehidupan kami semua ni ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika adamna, hasbunallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.